Apabila saya berkhidmat sebagai Menteri Belia dan Sukan, saya pernah memanggil beliau untuk bekerja di dalam pejabat saya. Sebagai menteri ini, bila nak lantik pegawai, kita ada kelonggaran sedikit untuk menentukan gajinya. Dan saya janjikan gaji yang jauh lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya, iaitu dipadu bawah Kementerian Pendidikan. Saya ingat, alah ni mudahlah nak dapat je join. Gaji pun jauh lebih tinggi. Saya ni okeylah menteri, kenalah je join kan. Tapi to my surprise, dia tolak. Dia kata dia tak nak menyertai sebab dua sebab. Pertama, sebagai salah seorang wanita muda yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal dalam keluarga yang dipenuhi dengan penjawat awam, ya, keluarganya is not an easy family. Beliau rasa bertanggungjawab untuk membangunkan sistem pendidikan yang baik dan fokusnya adalah untuk berkhidmat kepada anak-anak yang datang daripada keluarga yang susah. Kerana beliau sendiri pernah melalui pengalaman yang sama. Dan kejayaan yang dikecapai juga datang daripada pengalaman sebagai salah seorang anak muda di bangku sekolah lagi. Yang kedua, beliau katakan kepada saya, dia tak nak menyertai sebuah parti yang berteraskan kaum semata-mata. I'll never forget that. Selalunya bila menteri panggil nak join ni, dia akan join. Dia kata tak nak. Sebab masa tu apabila saya dalam bersatu, dia kata it is not part of her identity. Dia percaya bahawa Malaysia adalah negara yang berbilang bangsa dan agama, berfahaman moderat, yang perlu berteraskan kepada perubahan dasar. To move our country forward, diversity should not just be tolerated, but should be celebrated by all Malaysians. Dan saya ingat pada detik tersebut, it caught me by surprise. Kerana beliau berumur sangat muda, menolak tawaran untuk bekerja di dalam pejabat menteri, untuk mengekalkan portfolio, untuk mendidik anak-anak bawah Kementerian Pendidikan, dan pada masa yang sama, tidak ingin menyertai parti politik yang sudah ada dalam kerajaan, di mana Perdana Menterinya juga datang daripada parti politik yang sama. Kita fast forward, semasa gerakan Sheraton, bulan Februari dan Mac 2020, saya tidak akan lupa mesej yang datang daripada Amirah Aisyah. Pada masa tersebut, kita tidak berkomunikasi sekian lama, kerana dia kekal bekerja bawah padu Kementerian Pendidikan. Apabila saya berada dalam keadaan yang agak dilema, Tan Sri Muhyiddin Yassin pergi sini, Tun Dr. Mahathir pergi sini, pejabat saya pun terbelah. Saya dapat satu mesej daripada Amirah Aisyah. Dia ingatkan kepada saya, Sadiq, kalau kamu membelakangkan mandat rakyat, mengkhianati rakyat, putus kawan. It's not easy for someone to say that. Nak bila kita dah berkawan agak lama. Tetapi dia bertegas, dia kata dalam politik itu perlu ada nilai, perlu ada integriti, perlu ada maruah. Dan saya tidak akan lupa kata-katanya. Tetapi pada mesej yang sama dia janjikan, Sadiq, walaupun kamu dibuang parti, dihukum, hilang jawatan menteri, tetapi jika kamu mengasaskan sebuah parti yang berbilang bangsa dan agama, dan berani untuk merangkat suara anak muda, beliau akan jadi orang pertama yang akan menyertai parti tersebut. And today, that conversation is history. Sebagai sebuah parti yang baru bertapak, kini melebarkan sayap di seluruh Malaysia, lebih 75,000 ahli, tetapi permulaannya datang daripada pengorbanan ahli-ahlinya, khususnya seperti calon Daun Puteri Wangsa ini. Muda is here not to build more Sadiqs, but muda is here to build even greater personalities. And that's why the very first candidate in which muda will announce in Johor is someone like Amirah Aisyah, tulang belakang wanita besi bagi parti muda.